Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hai Maidi. Okey, sekarang pukul 7.30 pagi, hari Ahad ya. Jadi kami berada di kebun awal pagi sebab nak membuat semburan folia. Ini adalah folia asid amino. Asid amino brand Ambition Bayer ya. Sebotol harganya ada yang 50, ada yang 49. Bergantung kedai yang anda tuju lah, yang pergi tu. Dan sedikit pelekat exop. Jadi kami dah pun bancuh dalam tong kerana anak cili masih kecil. Ini first time kami guna Ambition brand inilah. Sebelum ni pernah pakai tapi bukan brand ini. Okey, ini adalah kali pertama semburan asid amino untuk keseluruhan pokok cili. Nampak kan dah besar-besar, ada yang dah tinggi 2 kaki. Ada yang masih pendek, tapi pertumbuhan alhamdulillah subur. Untuk tanah yang macam saya ni, yang ada di sini, ini dikategorikan subur lah ya, sebab tanah sawah ni dia agak padat. Tanah liatnya tu banyak. Jadi perkembangan cili tu tak selaju tanah kuning atau tanah yang tanah gembur macam tanah sawit tu ya. Macam mana pun pertumbuhan normal untuk tanah ini. Okey, Abang Edi dah pun ke sana. Mula semburan dari sana. Okey. Okey, Abang Edi kat sana. Jauh Jomlah kita pergi sana. Oh, nak tengok anak cili lupa. Okey, ni perkembangan cili. Okey, daun yang kuning hari tu tetaplah kuning, biarlah. Okey, yang penting pucuk barunya tu hijau muda. Cili padi kampung dia hijau muda, dia takkan hijau pekat. Yang hijau pekat tu cili hibrid. Hijau muda ni pertumbuhan normal. Okey, ni pertumbuhan normal. Ni daun kuningnya sikit, tak masalah. Pasal kita tengok pada pucuk baru. Ni ada tunas air. Dan yang lain-lain pun samalah juga. Okey, Abang Edi kat tepi sana. Okey, nak tahu lebih lanjut tentang kegunaan asid amino, sila Google. Saya cakap satu-satu sekarang leceh juga. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan puan tengoklah di Google. Jelas. Tapi penggunaannya tu mestilah pada kadar yang rendah. Bukan sesuka hati. Meskipun organik, tuan-tuan nak letak banyak, tak boleh, nanti lecuh daun. Dan waktu semburan dia pun kena masa yang betul, iaitu awal pagi. Ya, kalau cuaca tempat tuan tu panas terik sangat, berdeting, sembuhlah lepas sahur tu. Lepas subuh tu kan, sembuhlah. Okey. Sekarang kami di sini. Okey. Ini perkembangan video minggu lepas. Saya ada ni, tunjuk pokok cili ni. Masa tu daun dia kecil lagi. Yang inilah yang hari tu. Ya, disebabkan daun tuanya tu rosak sebab saya jemur anak cili tu. Terbiar sebab kami sibuk tempat lain, jadi terbiar anak cili dan kami tanam juga. Jadi hasilnya ni, pucuk barunya tu tumbuh dan tunas airnya tu cantik. Ni nampak tunas air dia. Okey. Ni pun sama. Ni adalah antara benih-benih anak cili yang saya jemur. Tapi kita tengok pada tunas pada pucuk dan tunas air. Okey. Yang lain pun sama je seperti ini.
Cuma saya ambil yang paling tengah dan patah yang ini supaya anda nampaklah perkembangan dia tu. Ni adalah sayur-sayur. Ni dah nampak dah lobak putih. Sungai. Pokok bacang ni masih bertahan dengan akar yang macam ni kan. Asid amino ni antara folia terbaik yang perlu digunakan untuk semua tanaman. Bukan cili saja, semua. Fertigasi boleh, konvensional boleh. Okey, yang sana dah mula menghijau, tinggi kan, kita pergi sana lah tengok pokok cili yang dah mula berputik. Okey, yang sini masih belum 1 bulan lagi. Tapi perkembangannya bagi saya normal lah, pasal ikut keadaan tanah. Tanah sawah ni pada umumnya tanah liat. Ya, yang Abang Eddie kaup balik ataupun bajak berkali-kali sampailah gembur. Tapi bila hujan dia akan padat balik. Bila musim panas dia akan merekah. Itu akan sedikit mengganggu perkembangan akar pokok. Apa pun lah pokok tanaman, akar pokok tanaman yang lain-lain juga sama. Tapi ketahanan pokok tu kelebihannya lebih lama. Yang kami tahulah ya, yang kami dah pengalaman, bila tanam cili di tanah-tanah macam ni, dia akan boleh sampai setahun lebih masih berbuah. Pasal di bawahnya tu ada air, ada kelembapan yang tinggi. Tapi kena balance kan lah dengan kapur sebab sedikit asam. Jadi saya tak dapat jelaskan di sini macam mana saya guna kapur, macam mana lagi kerapannya. Yang ada modul saja tahu. Okey, ni di batah ini pula. Okey, ni anak cilinya. Okey, ni anak cilinya. Ni dah agak besar. Okey, daunnya tu normal ya, tidak pekat. Kalau terlalu banyak pembajaan, dia akan jadi hijau pekat dan seperti mozaik. Padahal bukan mozaik. Ni kami tanam dulu kecil-kecil je pokoknya ni. Tak sampai sebulan. Sebab nak mengejar hujan dan timing kerja Bang Edi tu. Okey, inilah rupanya cili padi kampung. Okay. Macam itulah seterusnya. Hai Baidi. Hai. Laju. Okey, Abang Edi dah sampai di batas yang pada awalnya kami tanam. Inilah peringkat pertama yang kami tanam. Dah mula berputik ya, dah ada putik. Kebanyakan sudah berputik. Ni peringkat awal. Okey. Baik di sana tengah-tengah. Okey, sebaik-baiknya perkembangan cili padi kampung ni tidaklah terlalu hijau. Ya, kalau hijau tu hibrid tu normal. Tapi kalau cili padi kampung terlalu hijau pekat, akhirnya akan ada penyakit mozaik disebabkan overdose satu-satu bahan, sama ada itu unsur baja ataupun dari bahan aktif racun. Ni dah berputik. Jadi tunas air dia tu biarkanlah kalau untuk cili padi kampung tu. Biarkan saja.
Tengok cara Maidi sembuh atas bawah. Sebenarnya yang itu bukannya cili kecil tau, tapi dia kena potong gitu dengan cengkerik. Jadi tuna air itu baru keluar. Kalau tak tu sama naiknya tu. Dah berputih dah. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ni. Okay, bye-bye di.